Ini bab pahala membaca Al-Quran. Imam Abu Dawud dengan isnad yang meriwayatkan daripada Uthman daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sahal bin Mu'adz Al-Juhani daripada ayahnya bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya akan dipakaikan kedua ibu bapanya mahkota pada hari kiamat nanti, di mana cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari di rumah-rumah di dunia ini, sekiranya ia masuk kepada kamu. Apa kata kamu tentang orang yang beramal dengan Al-Quran itu sendiri? Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, dalam keadaan dia mahir membacanya, akan bersama as-safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat-malaikat yang mulia dan baik-baik. Dan orang yang membacanya dengan sukar, dalam keadaan mengalami kesukaran, falahu ajran, dia mendapat 2 pahala. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidak berhimpun mana-mana kumpulan, tidak berhimpun satu kumpulan, satu golongan orang di mana-mana rumah Allah, di mana mereka membaca kitab Allah dan bertadarus di antara sesama mereka, melainkan turunlah kepada mereka ketenangan, dan mereka ditutupi oleh rahmat dan dikerumuni malaikat. Dan Allah, di samping itu Allah menyebutkan orang-orang ini tersenarai di antara orang-orang yang hampir dengannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani, katanya, pernah Rasulullah SAW keluar kepada kami ketika kami berada di serambi masjid. Tiba-tiba baginda bersabda, siapakah di antara kamu yang suka pergi ke Buthan ataupun ke Aqiq, dan di sana dia dapat mengambil 2 ekor unta yang tinggi bonggolnya dan cantik, dengan tidak melakukan apa-apa dosa kepada Allah dan dengan tidak memutuskan tali rahim ataupun perhubungan kekeluargaan. Mereka menjawab, semua kamilah wahai Rasulullah, suka ataupun nak begitu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jika seseorang daripada kamu pergi pada waktu pagi tiap-tiap hari ke masjid, di sana dia mempelajari 2 ayat saja daripada kitab Allah, nescaya itu terlebih baik baginya daripada 2 ekor unta. Jika 3, maka 3. Sama seperti bilangan unta. Sama seperti bilangan unta itu. Mana 3 ayat, begitulah. Bab Fatihatul Kitab. Ini bab Fatihatul Kitab. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin adalah ummul Quran, ibu Al-Quran, ibu kitab, dan 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id ibn al-Mu'alla bahawa Nabi SAW pernah lalu dekatnya ketika dia sedang bersembahyang. Lalu Nabi SAW memanggilnya. Perawi berkata, yakni Abu Sa'id, saya terus bersembahyang. Selepas bersembahyang saya pergi menemuinya. Kata perawi,
Maka Nabi SAW bertanya, apakah yang menegah engkau, yang menghalang engkau menyahut panggilanku? Kata perawi, yakni Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla, saya sebenarnya sedang bersembahyang tadi. Nabi SAW bersabda, bukankah Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasul bila dia memanggil kamu untuk sesuatu yang menghidupkan kamu. Sesungguhnya aku mahu mengajarkan kepadamu sebesar-besar surah Al-Quran, ataupun di dalam Al-Quran. Khalid, yakni perawinya, Syab, sebelum saya keluar dari masjid nanti. Perawi berkata, saya pun berkata, wahai Rasulullah, janji kamu ataupun apa yang kamu katakan tadi macam mana? Nabi SAW pun ceritalah ke dia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya, yang diberikan kepadaku di samping Al-Quranul Azim yang lain. Bab man qala, ini bab orang yang berpendapat Al-Fatihah itu minat tual, termasuk di dalam surah-surah panjang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya diberikan kepada Rasulullah 7 minal mathani at-tual, yang panjang, 7 ayat ataupun 7 surah yang panjang. Diberikan kepada Musa 6 sahaja. Bila Musa mencampakkan lauh-lauh yang diberikan kepadanya, diangkatlah 2 daripadanya, tinggal lagi 4. Yang tinggal hanya 4. Ini bab hadis tentang ayat Al-Kursi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab, katanya Rasulullah SAW telah bersabda dengan katanya, hai Abul Munzir, manakah ayat Al-Quran yang ada padamu yang paling besar, yang paling agung? Ubay berkata, saya pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW bertanya lagi, Abul Munzir, manakah satu ayat Quran di dalam kitab Allah yang paling agung? Ubay berkata, saya menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala, Ubay berkata, fadaraba fi sadri. Terus Nabi SAW menepuk dada saya sambil dia berkata, liyahnilaka ya Abul Munzir al-ilm, semoga lazatlah terasa olehmu ilmu itu. Semoga senanglah ilmu kepadamu, tahniahlah kepadamu kerana mendapat ilmu yang istimewa. Banyak makna itu, boleh berlaku lah tu. Ataupun berbahagialah engkau kerana mendapat ilmu, wahai Abul Munzir. Ini bab tentang surah As-Samad. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa ada seseorang mendengar seseorang yang lain sedang membaca Qul huwallahu ahad. Dia mengulang-ulangi bacaan surah itu. Pada keesokan paginya, yang mendengar itu pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan peristiwa itu kepadanya. Semacam orang itu menganggap sedikitlah apa yang dibaca oleh orang yang membaca itu. Tetapi Nabi SAW pula bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya ia menyamai 1/3 Al-Quran. Ini bab tentang Mu'awwidhatain, 2 surah pelindung. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, katanya, saya pernah menuntun
unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Baginda berkata kepadaku, wahai Uqbah, mahukah engkau aku ajarkan kepadamu sebaik-baik 2 surah yang dibaca? Baginda pun mengajar aku, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Perawi berkata, yakni Uqbah, Nabi SAW tidak nampak saya gembira sangat dengan 2 surah itu. Bila dia turun untuk bersembahyang subuh, dia membaca 2 surah tadi dalam sembahyang subuh ketika menjadi imam kepada orang ramai. Setelah selesai membaca di dalam sembahyang, iltafata ilayya, beliau berpaling kepada saya sambil berkata, wahai Uqbah, bagaimana rasanya? Wahai Uqbah, kaifa ra'aita? Nampak macam mana? Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir lagi, katanya, ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara Juhfah dan Abwa, tiba-tiba kami dikelubungi oleh angin yang kencang dan kegelapan yang amat sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mula berlindung dengan membaca a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Beliau berkata, wahai Uqbah, engkau berlindunglah dengan 2 surah ini. Tidak ada seorang pun yang berlindung dapat berlindung dengan sesuatu seumpamanya. Tidak ada sesuatu seumpamanya untuk orang yang mahu mencari perlindungan. Qala, perawi berkata, wa sami'tu, saya mendengar Nabi SAW ketika menjadi imam kepada kami dalam sembahyang membaca kedua-dua surah itu. Tak apalah, kita tengok semula. Ini bab pahala membaca Al-Quran. Jadi dalam semaya ni, semua semaya cerita dah sebelum pada ni, termasuklah semaya malam. Apakah yang ada dalam semaya malam tu? Iaitu baca Quran. Dan baca Quran ini pahalanya sangat besar, sama ada di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Itulah yang hendak disebutkan oleh Imam Abu Dawud di sini. Hadis dalam bab ni mula-mulanya diriwayatkan daripada Uthman, daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Itulah sebaik-baik. Orang yang paling bertuah di sisi Allah, paling beruntung dari sudut akhirat, di akhirat, bukan di dunia. Di dunia mungkin tidak sebelah mana lah, kalau ada pun. Tapi di akhirat paling baik, inilah orang. Orang yang belajar Quran itu macam mana? Dalam syarah kita ni pun dia kata, man ta'allamal Quran haqqa ta'allumihi, sengoti. Haqqa ta'allumihi itu makna sengoti. Orang yang ngaji Quran sengoti. Bukan main-main. Hak maksud sini. Hak ngaji ada juga orang baca pun tak betul, ikut dah. Usah kau nak faham makna jauh. Baca tu pun tak tahu kaedah mana. Tak leh lagu tu. Hak ni belajar sengoti. Belajar sengoti tu pula bukan dari segi bacaan belagu gitu saja dak. Bukan dari segi kaedah tajwid gitu saja dak. Belajar sengoti Quran ni maknanya faham makna dia tu. Faham makna dia dan menghayati makna dia, mengamalkan kandungan Al-Quran itu maknanya orang yang belajar Quran sengoti. Kalau tidak, kata sepatut ngaji. Kalau orang ngaji tapi buat sepatut ngaji, sepatut ngaji. Serupa juga di sini. Kalau buat tidak sengoti, serupa tak buat, serupa tak buat. Begitu. Wa 'allamahu, dan mengajar. Mengajar pun dia kata haqqa ta'limihi, ngajar sengoti. Ngajar sengoti, bukan main-main. Bukan nak cari keduniaan, sungguh-sungguh.
Kerana yakin, percaya, menghayatinya, dan nak suruh orang mengamalkan Al-Quran tu. Biar Al-Quran ini dijual tinggi dalam kehidupan ini, biar orang berpandukan Al-Quran sepenuhnya. Itu yang dia ajar. Lepas tu dia kata, nak boleh sengoti ni lagu mana? Tak akan dapat. Melainkan orang tu dia memang menguasai ilmu ulum syar'iyah. Tak akan dapat. Nak boleh mengajar sengoti, nak boleh faham sengoti ni, orang tu maknanya dia kena menguasai ulum syar'iyah, baik dari segi usul ataupun furuknya. Sama ada dari segi usul ataupun furuknya, itu berlaku. Di samping hak lain-lain lagi. Maknanya cara mengaji sengoti lah. Kira-kira nak mengaji sengoti ni, kalau kita orang biasa ni, hak duduk dengar ni, kira-kiranya kena mendengar jak mudah pak tu, pak mati. Itulah kira-kira macam kita boleh kata. Tak boleh pisah dengan Quran. Kalau orang hak mengaji sengoti bersungguh tu, boleh jadilah kita kata ada beberapa tahun hak bersungguh lagu tu. Tapi itu pun dia tak boleh pisah juga, kena baca semua. Tak tinggal semua Quran. Apa-apa keadaan tak tinggal. Lepas tu kalau hak biasa ni pasal dengar ni, kena dengar semua pakai mati. Sebab apa? Berguna semua untuk panduan sepanjang hayat, bukan untuk orang muda saja, bukan untuk orang tua saja, semua. Maknanya kena ngaji semua lah, nak wis ngoti tu barulah ngoti. Sekurang-kurangnya kita buktikan ngoti kita ngaji tu, kita ngaji sampai mati. Tu bukti ngoti kita nya, cara kita. Bukti ngoti ngajar tu walaupun tidak sebelah mengajar pakai mati. Tu bukti ngoti. Sekurang-kurangnya. Kalau hak sengoti hak lebih lagi tu dia banyak lah peringkat-peringkatnya pula. Dan mengamalkannya. Sebab kalau melanggarnya tak ada makna. Tak ada makna. Mengajar lepas tu langgar pula, tak ada makna. Begitu juga belajar. Dan dia kata belajar ni kenalah belajar dengan ikhlas. Itu kena ada tu. Dengan ikatan ikhlas, itu mesti kena ada. Hadis yang kedua tentang kelebihan Quran lagi. Dia kata sesiapa yang baca Quran dengan kemah, dengan betul. Ibnu Hajar kata siapa yang baca Quran sini maksudnya siapa yang hafal Quran, hafizahu an zahri qalb. Itu maknanya man qara al-Quran di sini mengikut Ibnu Hajar, iaitu sesiapa yang hafal Quran. Ingat mulut kata. Dan beramal dengan kandungannya. Esok pada hari kiamat nanti, kedua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota. Kalau dalam dunia ni mahkota raja pakai dengan permaisuri. Jadi ayah masing-masing hak ngapa Quran tu kira-kiranya lagu tu dimuliakan. Seperti mana kalau dalam dunia ni dimuliakan raja dengan permaisuri dia lah. Di akhirat esok hak ni hak jadi gitu. Adapun raja tu tidak mesti lagi. Tidak mesti lagi, bergantung kepada amalannya lah, nak pakai terus ke tidak mahkota tu. Kalau molek boleh pakai terus lah, kalau tidak tak ada sekat dunia. Adapun hak ni raja di akhirat. Cahayanya kilat dia tu lebih comel daripada cahaya matahari. Lebih comel, lebih gitu itu. Dalam rumah, dalam dunia ni, mana nak belakang kepada cahaya matahari dalam dunia ni. Hak ni pun lagu tu juga dari segi kegunaan dia, dari segi faedah dia. Itu untuk ibu bapa dia. Lagu mana mu nak kata tentang orang tu sendiri, si anak yang ngapa Quran ataupun yang mengaji Quran molek sungguh tu, bagaimana dengan dia tu sendiri? Ayah dia tu, mak dia tu, setara tu. Kalau dia tu, mana maksudnya tentulah lebih lagi daripada tu. Tentu lebih lagi lah tuan diri tu. Tapi kena ingat, hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini mempunyai ilatnya, kerana ada dua orang perawi
iaitu Zabban bin Faid seorang, yang keduanya Sahal bin Mu'adz al-Juhani. Nah, kedua-dua ni adalah perawi dhaif. Dan hanya Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini. Antara kitab besar tu Imam Abu Daud saja yang mengemukakan hadis ini. Bila hadis ini dhaif dalam bab fadilat saja, jangan dibuat akidah. Jangan dibuat yakin kena percaya, kalau tak percaya hak ni tidak beriman. Jangan kata gitu. Tidak termasuk dalam bab kepercayaan akidah. Tak boleh nak buat akidah. Kalau kita nak yakin pegang kemah-keming lagu tu tak boleh. Cuba ni boleh jadilah. Kalau Tuhan nak beri, ya, boleh jadi setara tu ya. Tidak kata mesti. Tuhan janji kemah benar ni, mesti dia akan buat lagi. Tidak gitu. Tak boleh nak jadi landasan bagi akidah. Hanya untuk fadilat ada kelebihan, untuk menggalakkan, untuk memotivasikan kita, sekadar tu je. Sekadar tu. Jangan dibuat akidah. Dalam bab fadail, kelebihan Quran ini sekadar nak menyatakan kelebihan boleh. Setara tu. Tidak kata nak buat hak utama lah. Hak utama ni kita kata lagu mana? Hak utama lah. Hak utama ni kat tiang seri. Kita kata hak utama ni kalau rumah, kalau makanan kat nasi, hak tu hak utama ni. Hak ni hak lebih-lebih lah. Lebih-lebih. Tak ada hak tu pun tak apa. Gitu. Seterusnya riwayat daripada Aisyah lagi. Daripada Nabi SAW baginda bersabda, orang yang mengaji Quran dengan mahir, dia tu mahir. Dia mengaji tu dalam keadaan dia mahir. Dari segi bacaannya, sebutannya molek, dari segi faham maknanya molek, menghayatinya, orang ni akan bersama as-safaratil kiramil bararah. As-safaratil kiramil bararah. Safarah tu banyak makna dia. Antara makna dia seperti yang kita berikan tadi, iaitu malaikat. Malaikat. Kalau dalam kitab kita ni dia ada sebut as-safarah jam'u safir, iaitu rasul-rasul kepada manusia, membawa risalah Allah. Rasul-rasul kepada manusia. Rasul-rasul kepada manusia, utusan Allah kepada manusia, malaikat. Satu. Rasul-rasul kepada manusia, kalau di kalangan manusia, nabi-nabi itulah rasul-rasul. Bersama, kalau kita kata nabi-nabi, bersama dengan rasul-rasul, yakni para nabi. Gitu. Dua. Makna yang pertama, malaikat. Makna yang kedua, rasul-rasul, iaitu nabi-nabi di kalangan manusia. Makna yang ketiganya, safarah, makna dia katabah. Sebab safir makna dia penulis. Katabah tu penulis itu ada dua pula, pecah kepada dua pula. Dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Bukan semua malaikat yang tulis wahyu, yang tulis Quran tu, tugas dia nya, bukan. Mana di kalangan malaikat ni yang menulis Quran tu mulia. Maknanya apa dia mulia? Kerana tugas menulis Quran. Maknanya Quran tu istimewa lah, sebab tu dia jadi mulia, kerana menulis Quran tu. Itu sah. Yang keduanya di kalangan manusia. Di kalangan manusia ni sahabat-sahabat Nabi dululah, hak ditugaskan menulis Al-Quran. Mereka itu adalah sahabat-sahabat yang mulia daripada yang lain-lain, kerana adanya keistimewaan dapat menulis Quran tadi. Mana dalam syurga besok, mereka ini orang istimewa lah. Jadi orang hak baca Quran dengan mahir tadi, dia akan bersama dengan sahabat-sahabat penulis wahyu ataupun penulis Quran itu. Sebagaimana Allah SWT di dalam Al-Quran dia sebut bi aidi safaratin kiramin bararah, di tangan-tangan safarah, penulis wahyu ataupun malaikat atau nabi, kiramin yang mulia lagi, baik-baik. Itulah beberapa maknanya. Ada juga yang mengatakan safarah di sini makna penulis amalan manusia, amalan hamba. Orang buat baik, itu penulis hak tu. Ada macam-macam pendapat lah. Kesimpulannya, ringkas ceritanya,
malaikat-malaikat ataupun manusia yang berkait dengan Al-Quran ini, yang terlibat dengan penulisan Al-Quran, penjagaan Al-Quran ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Mulianya kenapa? Kerana Quran itu. Dan kemuliaan boleh duduk sekali, kelebihan duduk sekali dengan mereka ini boleh dicapai oleh orang yang mengaji Quran. Maknanya berkait dengan Quran juga. Ini kerana kelebihan Quran lah. Pasal pahala Quran tu lah. Dan orang yang mengaji Quran dengan susah, dia boleh 2 pahala. Boleh 2 pahala. Bukan makna hak tadi, hak mahir tadi boleh 1 pahala. Tak. Hak tu lebih. Dia duduk sekali dengan hak tadilah, as-safaratil kiramil bararah. Hak ni suku, tak ada nak banding dengan hak tu. Nak banding dengan susah kesusahan dia. Walaupun susah, dia belajar semacam kerah lidah, kita kata. Dia kerah lidah. Tapi dia cuba nak betul semacam. Nak mengaji semacam, cuba nak betul, nak baiki. Hak lagu tu boleh 2 pahala. Tapi kalau dia tu dah setelah dia pandai, mahir, dia masuk dalam golongan yang pertama tadi. Lebih lagi golongan yang pertama tu. Golongan yang kedua, nak kata walaupun susah pun tidak saja. Dalam susah tu boleh pahala. Bukan makna apabila dia senang dia boleh sah pahala jadi kau kan. Tak. Tidak lagu tu. Apabila dia lebih, dia pandai, dia masuk dalam golongan yang pertama. Golongan yang pertama tu memang lebih lah. Tidak nak banding dengan hak ni. Hak ni orang dalam keadaan susah mengaji tu. Dia boleh 2 pahala. Dengan sebab itu, maknanya kena bersungguhlah mengaji Quran. Betul bacaan dia, gapo semua tu, sebutan dia, sebut molek. Sedapat mungkin lah sebut molek. Sebut seperti yang diajar turun-temurun, secara tawatur, at-tawaruth, secara tawatur yang diwarisi turun-temurun, generasi demi generasi, daripada Nabi SAW sampai kepada kita ni. Lagu tu, baca lagu tu. Jangan di mana-mana, tidak semestinya tu orang Arab. Orang Arab ni pun dia ada tak betul juga baca kadang-kadang. Dia berubah-ubah. Dia kena baca hak tu. Yang ni hak belajar dengan qari-qari itulah. Dengan hak pandai-pandai hak Quran tu semua. Lama kan sebut jim tu jadi ija pula. Hak tu tidak betul tu. Hak tu style Arab. Style Arab tu lagu tu. Walaqad ja'akum. Jadi gitu. Bukan ja'akum. Ja betul. Jim betul. Bukan macam walaqad ja'akum. Itu style. Tak betul. Tak boleh lagu tu. Kena ikut cara hak turun-temurun dia ajar daripada Nabi sampai kita di lagu mana. Lagu tu. Tak ada mana-mana. Tempat idgham. Ikhfa. Gini. Lagu tu. Dari segi bacaan. Dari segi makna pun lagu tu. Tak boleh nak mana-mana mereka rekod sendiri. Makna dia gini, sesuai dengan zaman lain ini gini. Tak boleh. Dia kena berpandukan ilmu hak diwarisi daripada Nabi tentang Quran. Apa makna? Hak ni apa makna? As-sab'ul mathani gapo dia? Tak boleh nak mana-mana. Kita nak rekod-rekod pun tak boleh. Bila dia kata as-sab'ul mathani ni, Fatihah, apa dia? Gitu. Tak boleh dah 7 angka yang lain pula makna kelebihan 7 ni gini-gini pula. 7 angka ni dari segi matematiknya gini-gini, jauh pula perginya. Tidak. Kalau ia apa kebetulan saja. Hak utamanya kena hak Nabi royak. Hak tu. Dengan tinggal hak tu bubuh makna yang lain, tak boleh. Tak boleh lagu tu. Jadi kena susahlah. Susah. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW katanya, tidak berhimpun satu kumpulan orang di mana-mana rumah Allah di mana mereka membaca kitab Allah, baca kitab Allah dan bertadarus. Ni baca ni dengar lagu mana caranya? Serupa hak bulan-bulan puasa tu kan dalam TV tu. Dia ni baca ni dengar, dia saling betul. Tu tadarus. Tapi tidak semestinya dalam TV saja. Hak tu nak ajar kat orang lah, nak tunjuk kat orang, nak ajar kat orang. Hak ni siapa-siapa saja boleh buat. Di mana-mana masjid. Baca seorang ke,
ataupun baca ramai-ramai, hak tu dengar, hak tu tegur. Maknanya untuk membina, untuk memperkemaskan bacaan Al-Quran itu. Dia ada usaha hak tu. Di rumah Allah pula. Kalau di rumah sendiri pun boleh dah. Ada kelebihan dah. Di masjid pula. Buat. Kalau buat lagu tu tak kira siapa-siapa pun, mana-mana kumpulan, bangsa apa dia, duduk mana pun. Mesti apa dia? Mesti akan turun sakinah kepada mereka. Mesti akan turun sakinah kepada mereka. Apa makna sakinah? Macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan semacam malaikat, satu jenis malaikat yang khusus Allah SWT hantarkan. Hak sekala ni ada dah malaikatnya dengan kita, banyak macam dah ada. Hak ni khusus. Apabila orang ngaji Quran, dia mari membawa ketenangan, membawa doa, membawa istighfar untuk orang tu. Turun malaikat. Ada juga yang mengatakan sakinah tu makna rahmat. Kalau lagu tu serupa dengan yang kedua. Ada yang mengatakan sakinah tu dengan makna ketenangan jiwa. Allah SWT akan menurunkan ketenangan jiwa dan keheningan peribadi, dan hilang kegelapan jiwa. Itu makna sakinah. Sakinah ni bila turun, mari dia hak gelap tu hilang. Hak gelap ni lagu mana? Jadi malah, jadi keras kepala, jadi degil, jadi tidak semangat. Tu kegelapan dah tu. Nak bui semangat, kuat, bertenaga, ada cita-cita, ada matlamat, ada perjuangan. Nak bui ada hak tu, dia kena cerah baru jadi. Kalau tidak, tak jadi. Nak bui cerah tu lagu mana? Ni usaha, ni kena buat lagu ni. Bila mari cerah tu, dia akan semangat, dia akan kuat, dia akan jadi pengasih, penyayang. Bukan mikir keluarga dia saja, mikir umat, mikir bangsa, mikir manusia. Macam mana manusia? Mikir dia akan mari, akan ada lah hak tu. Bila ada hak tu, dia sanggup segala-gala. Sanggup segala-gala. Kalau pitih, sanggup habis pitih. Kalau nyawa, sanggup habis nyawa. Kalau mati, pergi berjihad, sanggup berkorban. Sanggup segala-gala. Dan dia merasa tenang dalam keadaan gitu. Walaupun mati pun dia senyum. Tu sakinah ni benda lagu tu lah. Dan mereka dikelubungi oleh rahmat Allah. Rahmat Allah ni ada sama dah. Kalau tidak, banyak perkara lah berlakunya. Hak tak molek tu, rahmat Allah SWT ada dah lah tu. Tetapi hak ni rahmat yang lebih lagi. Kita ni memang nak rahmat ni banyak. Apabila rahmat tu banyak, maka segala-galanya Tuhan bagi taufik kepada kita buat benda yang membawa untung banyak, tapi mudah sikit buat, tapi banyak. Kita jadi mudah nampak benda-benda lagu tu. Tuhan pun jadi jumpa dengan orang ni. Orang ni membawa keuntungan dunia dan akhirat kita. Itu rahmat. Tuhan bui anak-anak pun jadi patuh, jadi juru, jadi gapo anak cucu. Orang sebut baik, ayolah berlaku. Rahmat tu kesan rahmat. Itulah orang panggil kesan rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikurumuni oleh malaikat. Kita ni tak sih, dia ada dua aja. Kalau tidak malaikat kurumun, kita ni syaitan. Dua tu ya. Kau nak kurumun kita, semut tak kurumun kita. Semut kau katakan tidak. Hak mengurumuni kita dua tu. Hak ni baik untuk kita, hak ni yang kedua ni tidak baik untuk kita. Sebab tu Nabi SAW ajar dalam banyak-banyak ajaran dia ajar hak ni. Gapo dia benda yang menyebabkan syaitan suka dengan kita. Gapo dia benda yang syaitan jadi tak suka lari. Tu dia ajar. Hak saintis ke ahli gapo dia pakar gapo dia tak boleh royak. Tak tahu nak royak. Tu dia royak. Kalau hak lain tu serah manusia lain pun boleh, orang kafir pun boleh. Hak lain tu nak buat mangkuk jamban kau misalnya, kita kata nak buat gon ni tu siapa-siapa pun boleh. Hak ni dah. Sebab tu dia mari royak tu, dia tak mari royak nak buat gon ni, nak buat gon ni, benda tu boleh berubah mengikut
keperluan zaman, kemajuan zaman. Dia mari royak benda hak manusia tak sapa akal dia, fikiran dia. Tu dia mari royak. Sebab tu dia kata jangan perak ni, misalnya dalam rumah malaikat tak masuk. Jangan ada patung dalam rumah, malaikat tak masuk. Bila malaikat tak masuk, rahmat tak masuk. Dia mari tu mari sekali dengan rahmat selalu. Suka hak dia bagi semangat kepada kita, kekuatan. Bagi kekuatan. Bagi keyakinan. Orang lain tidak yakin pun kita boleh yakin. Dia bagi. Bukan senang nak boleh benda-benda gitu tu. Bukan senang. Nak boleh keyakinan tu, kekuatan tu. Tak ada contoh pun kita boleh buat. Misalnya benda-benda gitu je perlu kepada sokongan hak ni lah. Sebab tu kena jaga. Jangan mudah-mudah, jangan main-main. Misalnya kita kata dalam kereta kita, bubuh anak patung, perhiasan kita kata. Boleh tahan bubuh lagi benda lain, perhiasan. Bunga kau gapo kau, boleh tahan bubuh lagi. Tak sahlah. Sebab apa? Syaitan lebih suka. Malaikat tak suka. Rumah kita juga tu, rumah kedua kita kata kereta. Kalau dalam rumah pun lagu tu. Syaitan dia mudah berlindung. Kalau lari, apa dia lari menusuk hal itulah. Benda tu pun dah tak boleh. Tak sah. Kita jangan fikir comel. Buat hak tu, buat hak tu. Comel ni hak Nabi kata comel, comel. Hak Nabi kata tak comel, bila dia kata malaikat tak masuk rumah, tu tak comel lah tu. Tak molek, tak ada guna lah tu. Tak sah buat. Kalau buat juga cari rugi. Cari rugi. Kita ni bukan masa hidup ni saja, boleh jadi dekat nak mati, dekat gapo. Kalau nya aksiden yang gapo, kalau syaitan duk penuh sekeliling tu mana? Lagu mana? Hak moleknya malaikat lah yang duduk sekali dengan kita semua kalau kita mati. Sebab itu dia sebut subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa yang baca tu? Apa yang baca tu? Cuba tengok hujungnya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Munqalibun makna raji'un. Kita ni semua ni akan balik kepada Tuhan. Ingat semua, kita ni mati, ingat semua. Kalau kita balik ke siapa ni? Balik ke Tuhan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hak ni munqalibun mana balik. Balik situ. Jadi kita perjalanan ni bila-bila seronok dengar lagu kau apa kau dalam kereta tu, kereta mewah tu. Ingat bila-bila masa kita boleh balik kepada Tuhan ni. Boleh mati. Bahkan dalam keadaan tu lagi dahsyat. Sebab kapal terbang ke apa tu. Tak ada amaran pun selalu. Hacur lebur selalu. Lagi-lagi kita kena ingat, jangan galak. Ingat Tuhan. Sebab tu bila kita ingat kita nak kembali kepada Tuhan, kita akan ingat dalam perjalanan itu kita tak akan buat benda tak molek lah. Sebab Tuhan belaka yang beri kemudahan kepada kita. Tuhan belaka beri kemudahan. Orang sampai dulu tak terfikir nak boleh kemudahan kenderaan macam kita zaman ni, dia beri kita. Dia beri. Kalau tidak, kalau Tuhan ni lahirkan kita zaman dulu, kita nak mana? Zaman batu dulu. Apa kita nak mana? Bukan pilihan kita. Duduk zaman gelap. Pelita pun tak ada. Nak kan? Tuhan pilih kita duduk zaman ni. Mana semua berkait dengan dia. Sebab tu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Bukan kerja kita ni, bukan dalam kemampuan kita nak dapat benda-benda ni. Tuhan pilih. Tapi kena ingat, kita akan kembali kepada Tuhan. Jadi naknya malaikat ni mengerumuni kita. Bila malaikat mari kerumun kita, jadi kuat. Dan Allah menyebutkan mereka ini termasuk di antara orang yang hampir dengan dia, orang yang berada di sisinya, orang yang hampir dengan dia. Nak benarlah kita ni jadi orang-orang yang hampir dengan Tuhan. Ulaikal muqarrabun. Dalam Quran kata mereka itulah orang-orang yang dihampirkan. Bila hampir kepada Tuhan, hampirlah kepada rahmat. Begitu. Kemudian riwayat daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani, kata dia Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami. Pada ketika itu kami berada di Suffah. Nabi SAW pun kata, siapa di antara kamu ni yang suka nak pergi ke Buthan ataupun ke Aqiq, nama tempatlah tu. Kalau dia pergi sana, dia boleh ambil 2 ekor unta hak bonggolnya tinggi. Bukan anak lah,
maknanya unta tu hak besar dah. Yang comel. Zahrawain itu maknanya yang comel. Yang gemuknya, besarnya, dia jadi macam putih gitu kulit dia. Merah tu merah keputihan, ala keputih. Pasal apa? Pasal banyak isi. Itu makna Zahrawain. Ringkas ceritanya comel lah. Molek. Dia dapat ambil tu pula dengan tidak melakukan apa-apa dosa kepada Allah. Bukan ambil hak orang, bukan rapah hak orang, bukan curi, bukan dengan memutuskan hubungan kekeluargaan, ambil anak beranak kau jadi baloh kau gitu-gitu, tak ada. Memang boleh ke dia lah, nak bui ke dia. Siapa dia pergi situ boleh. Kalau kata lagu tu siapa tak sih? Siapa nak pergi dapat lagu ni? Sahabat-sahabat kata, oh kalau lagu tu semua kita nak belaka. Kalau lagu tu nak belaka, Nabi kata, kalau nak belaka, kalau setiap pagi tu seseorang ni pergi ke masjid belajar 2 ayat, 2 ayat. Daripada kitab Allah, 2 ayat Al-Quran, itu lebih baik lagi bagi dia daripada 2 ekor unta. Moga orang Arab pada masa tu unta ni habis ring lah. Sebab kereta len ni lah. Sebab kita kata, boleh ke ni? Ni tawaran je kereta 2 buah. Kereta goni-goni dia sebut. Kereta hak mahal. Mana belaka? Sahabat kata, Nabi kata, nak ayat hakikat sebenarnya. Hak tu kita rasa mahal, kita rasa lebih, kita rasa istimewa. Belah mana-mana pun hakikatnya dia akan hilang juga. Akan ada penghujungnya. Kita sama ada dia tinggal kita ataupun kita tinggal dia, ataupun kedua-dua sekali. Kedua-dua tu sekali. Sebenarnya molek yang kekal, yang baik, yang berterusan ialah Quran. Ni nak ayat kelebihan Quran tu. Kalau belajar 2 ayat saja, lebih baik lagi daripada 2 ekor unta. Kalau 2 ayat, 2 ekor. Kalau 3 ayat, 3 ekor. Kalau 4 ayat, 4 ekor. Begitulah seterusnya. Sebanyak bilangan. Enggak, kalau kita kira, hak akhirat ni, hak berkekalan, orang Islam, orang yang mukmin, yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari kemudian, tentu kan kalau dia baca dalam Al-Quran, ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Ada pada kamu tu kereta kau, rumah kau, gapo kau, kalau zaman dulu unta, semua tu binasa belaka, lenyap belaka, akan hilang belaka. Hak ada di sisi Allah, hak itulah yang kekal. Hak ada di sisi Allah, gapo dia? Pahala. Hak kita buat ni hak Tuhan sifat. Nak bui kita seksa. Hak tu hak berkekalan. Hak tu hak berkekalan. Apa kita tidak gomoh hak ni? Apa kita tidak gomoh hak ni? Dalam keadaan kita ni percaya kepada hari kemudian. Hak Quran royak percaya kepada Quran ni. Percaya kepada Nabi. Nabi royak ni sahih ni. Nabi royak ni. Apa kita ragu lagi? Kalau hak lain cerah mata. Hak ni apa tak cerah mata? Apa lagi lah kalau duduk mengaji Quran sokmo, bertuah lah orang tu. Bertuah lah. Ini bab Fatihah Al-Kitab, Fatihatul Kitab. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan As-Sab'ul Mathani. Tadi dia sebut kelebihan Quran secara umum, mengaji Quran. Lepas tu nak sebut dalam Quran tu, isi Quran. Quran ini mulanya dengan Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab mana pembuka kitab Al-Quran itu. Pembuka. Start dengan hak ni lah Quran. Sesuai lah kalau kita tengok tajuk ni di sini, lepas daripada Quran hak umum, kelebihan umum tu dia mari pula kelebihan Fatihah. Gapo dia hakikat Fatihatul Kitab itu? Iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia sebut. Dengan sebab itulah setengah-setengah ulama mengatakan surah Fatihah itu bermula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab dia sebut gini, dia tak sebut Bismillah kau dulu, dia sebut hak gini,
Itu Ummul Quran. Setengah-setengah ulama kata ni surah yang kalau tak kira Bismillahirrahmanirrahim, sebab Bismillahirrahmanirrahim tu ada belaka di mana-mana surah, di awal mana-mana surah tu, tak kira hak tu. Kalau kira hak selepas Bismillah tu, hak mula dengan apa dia? Ayat ni. Maksudnya surah itu. Begitulah Imam Syafi'i faham. Surah hak dimulakan selain daripada Bismillah, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin, iaitu surah ni, surah Fatihah lah. Maksudnya surah Fatihah. Bukan Alhamdulillahirabbil alamin itu saja. Gitu. Hak ni surah Fatihah. Itulah ibu Al-Quran, ibu kitab ni. Ibu Al-Quran. Quran itu nama khusus dia lah. Ibu kitab maknanya kitab sebenar, buku hak sebenar, hak berguna sekoti, hak ada faedah sekoti, hak berkat sekoti, yang menjadi panduan sekoti. Buku ni untuk panduan belakang, buku ni panduan ni hak panduan sekoti, hak faedah, ada faedah untuk kehidupan kita. Masing-masing ada faedah belakang, faedah goni, hak sekoti, faedah sekoti. Kitab ni lah. Sebab dia kata Ummul Kitab. Kena kira kitab lain pun orang panggil kitab juga. Ya, tapi kitab sekoti kau tu, kitab sebenar kau. Kalau kitab sebenar, iaitu hak daripada Allah SWT, yang memandu kita kepada jalan, kepada matlamat yang abadi. Dan As-Sab'ul Mathani, disebutkan Ummul Quran ataupun Ummul Kitab ni apa sebab? Sebab di dalam tu terkandung segala ajaran pokok Al-Quran. Dalam tu berlaku ibu dia. Hak lain-lain ni adalah huraian kepada hak tu ya. Huraian kepada hak tu. Sebab dia kata maksud asal Al-Quran ada 4 perkara. Adalah syarah kitab kita ni dia ada sebut. Yang pertamanya berkenaan dengan ketuhanan, al-ilahiyat. Yang kedua ma'ad, hari kemudian. Yang ketiganya nubuwah, kenabian. Dan yang keempatnya isbatil qada wal qadar, iaitu menyebutkan tentang adanya qada qadar. 4 perkara ni ada dalam surah Fatihah. Sebab tu dia katakan ibu kepada Al-Quran itu. Hak lain-lain hak dalam Quran tu dia berkisar sekitar ni, ke mana-mana pun. Walaupun ayat tentang keajaiban alam, tentang rahsia alam, kejadian gunung, kejadian langit, kejadian bumi, sebenarnya nak menyabitkan Tuhan tu. Tuhan tu hak utamanya. Di sebalik goni Tuhan mempermudahkan laut untuk kita. Tuhan buat keluar ikan dan gapo-gapo barang-barang berharga di dalam laut tu yang mahal-mahal harga dia. Tu semua tu nak suruh ingat Tuhan belaka. Hakikatnya Tuhan. Baik. Kalau kita tengok dalam surah tu, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ini menunjukkan Tuhan tu, zat dia dan sifat-sifat dia tu. Yang mana sifat-sifat yang disebutkan itu adalah sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah tu nama, Rabbil alamin itu sifat, Ar-Rahmanir-Rahim itu sifat dia. Mana Tuhan ini ada nama dia dan mempunyai sifat-sifat dia. Malik Yaumiddin, itu menunjukkan hari kemudian. Tuhan raja ataupun yang memiliki hari kemudian. Kalau dalam dunia ni orang ni dakwah, ni tanah dia, ni negeri dia, ni gitu-gini boleh dakwah lah. Saya esok tak ada siapa dia nak dakwah, senyap berlaku, tunduk berlaku. Tunduk berlaku. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Tuhan tanya, hari ni kerajaan ni hak siapa? Senyaplah. Hak Tuhan. Sebab tu dia sebut ada sini Maliki Yaumiddin. Maknanya yang berkuasa betul lah, tidak palsu, tidak sementara, tidak pinjaman, tidak bayangan, tidak hak sengaja. Kalau sebut boleh menguasai hari itu, maknanya itulah penguasa yang sebenarnya. Ini kepercayaan kepada hari kemudian. Ada situ Yaumiddin. Yaumiddin maknanya bukan dunia ni saja hidup kita ni, tapi ada hari kemudian yang nampak faedah kita ni beragama semasa di dunia.
Yaumiddin, hari pembalasan. Balas tu mengikut agama. Mana penting benar agama di dalam di akhirat esok, dan agama tu mana? Di dunia. Hari di mana nyata faedah kelebihan agama. Melalui pembalasan. Melalui pembalasan ataupun ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini apa ni? Menafikan jabr dan qadar. Nak kata kita ni sepenuhnya berkuasa, tak. Nak kata kita ni tak ada apa satu, tak. Bahkan kita ni duduk di tengah. Di sini. Maknanya mengisbatkan takdir, ada takdir. Ihdinas siratal mustaqim, menunjukkan ada qada Allah dan qadarnya, dan menunjukkan tentang kenabian. Jalan yang betul tu siapa dia? Ia tunjuk kepada kita nabi-nabi. Di situ sudah ada nabi. Sudah ada kenabian. Itulah ringkas ceritanya ada dalam tu. Kalau kita perhati kandungan Al-Quran tu, dia tak lagi dia balik situ. Kalau tidak kepada usul, di bawah usul ni 3-4 perkara tu. Hak 3-4 perkara ni asas ni ada di dalam Al-Fatihah. Begitulah secara ringkasnya. Kemudian 7 ayat yang diulang-ulangi ni apa? Lebihnya Fatihah. Surah lain tidak disuruh Nabi baca secara tetap di dalam sembahyang. Tetapi berkenaan dengan Fatihah ni dia kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak jadi sembahyang, tak ada sembahyang bagi orang yang tidak baca Fatihatil Kitab. Nak baca surah lain pun kena baca hak ni dulu. Setara tu mana setiap rakaat tu ulang baca tu. Kalau kita kata mengikut pendapat hak kebanyakan yang mengatakan 2 rakaat yang pertama tu baca Fatihah dan surah, 2 rakaat yang kedua tu tak ada baca surah, tapi Fatihah kena baca juga. Maknanya Fatihah tu diulangi semua. Setiap orang baca. Semua orang Islam mana-mana pun. Hatta kalau mazhab Hanafi sekalipun, dia kata tak apa. Kalau apa ni sah sembahyang tu kalau baca Quran mana-mana. Faqra'u ma tayassara minal Quran, baca mana-mana tak. Tapi dia kata wajib juga baca Fatihah ni. Kalau tak baca dosa. Dia kata lagu tu juga. Cuma sah sembahyang. Orang lain hak kebanyakannya tak sah sembahyang kalau tak baca. Siapa setara tu jelaslah menunjukkan kelebihan dia, keutamaan dia, kedudukan dia tu di antara ayat-ayat Quran yang lain. Itu maknanya 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. Lepas tu riwayat daripada Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla, dia kata pernah Nabi SAW lalu dekat dia. Ketika tu dia duduk semaya, Nabi pun panggil dia. Dia tidak nyaut lah, dia duduk semaya. Dia tidak tahu. Dia ingat kau saya semaya ni tak boleh jawab lah, seperti mana orang lain tak boleh nak jawab. Nabi pun begitu juga. Bila selesai semaya, saya pun bangat-bangat lagi lah. Nabi SAW kata, apakah yang menegak engkau, yang menghalang engkau daripada menyahut seruan Allah dan Rasulnya bila dia panggil kamu? Dia kata, sebenarnya saya duduk semaya tadi. Nabi SAW kata tak cara. Nabi ni kalau dia panggil duduk tengah semaya, kita tak ada lah ni. Hak zaman Nabi dulu. Kalau dia panggil orang duduk tengah semaya pun kena nyaut. Cuma ada khilaf di antara ulama tu, antara terbatal kau semaya kalau seorang tu tidak menyaut ataupun tak batal. Setara tu. Tapi dari segi menyaut tu memang boleh. Kena menyaut lah. Cuma kalau tidak menyaut, tidak jawab lah, ya, saya. Kalau orang lain tak boleh lagu tu. Ayah, kau mak, kau siapa, kau tak boleh. Kalau kau tanya mak, misalnya mak, tak boleh jawab ya. Duduk tengah maya tak boleh orang lain. Tapi kalau Nabi, ayah saya di sini boleh. Tak batal semaya. Bahkan tak jawab lagu tu. Khilaf ulama. Ada yang mengatakan batal semaya dia. Tu. Tapi kalau dari segi kita tengok sini, Nabi SAW tak ada suruh dia semaya semula, menunjukkan tidak batal. Cumanya seruan Nabi ni tidak semesti seruan ni hak dia duduk dakwah, duduk raya ajaran Islam gitu gini. Hak benda biasa ni pun seruan juga dia panggil.
Seruan juga menunjukkan hak Nabi ni betul-betul dikirim, diutuskan oleh Allah. Sebab apa? Setiap perkataan dia tu walaupun hak biasa pun kena menyahut juga. Tidak kata hak ajaran dia nak ajar tentang sembahyang, tentang agama menjadi panduan umum sampai bila-bila. Tidak. Hak biasa tu pun kena menyahut juga. Dia kira tak dia kira kalau tak menyahut tu kira tak menyahut panggilan Allah dan Rasul. Padahal makna hak sebenarnya menyahut seruan Allah dan Rasul tu menerima ajaran Islam. Itulah hak umumnya. Tapi di sini kepada orang yang hidup di zaman Nabi itu tidak gitu. Lebih lagi daripada tu tuntutan. Lepas tu Nabi SAW pun kata, dia panggil tu ada benda lah. Aku nak ajarmu ni surah yang paling besar daripada Al-Quran ataupun dalam Quran. Perawi dia di syok. Sebelum tubik daripada masjid ni, aku nak ajarmu satu surah besar. Lepas tu mungkinlah cerita ni rekah, ada Nabi jumpa dengan orang lain pula dengan gitu gini. Hak ni dah turut semacam. Turut tu dekat Nabi nak tubik, dia pun kata, hak tadi kamu kata kamu berjanji tu nak ajar saya tu lagu mana? Nabi SAW kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Juga dia sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi orang yang kata Fatihah tu mula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia pegang dengan ni. Dia pegang dengan ni. Inilah antara dalil mereka. Seperti Imam Malik dan lain-lain tu. Dan ini adalah 7 ayat yang diulang-ulangi, yang diberikan kepadaku di samping Al-Quranul Azim yang lain. Hak ni pun Quran juga, tapi nak ayat oleh kerana istimewa sangat dia tu disebut khusus. Tidak. Hak lain tu Quran. Hak ni tidak Quran, tidak gitu. Hak ni pun Quran juga, tapi oleh kerana istimewa sangat dia tu, maka disebut secara berasingan. Disebut secara berasingan. Supaya dengan wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala, wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala. Jibril dan Mikail sebut selepas daripada malaikat. Jadi Jibril dan Mikail itu kan malaikat juga, tapi apa sebut ni? Sebab istimewa dia lah. Sebut suku, bukan bermakna dia ni tidak termasuk dalam malaikat. Setelah sebut dah malaikat sebelum pada tu. Serupa juga ayat ni, serupa juga. Gitu. Ini tentang kelebihan Fatihah. Lepas tu bab orang yang berpendapat yang di surah Fatihah ni termasuk di dalam atwal. Nampaknya kita berhenti sekat tu dulu. Allahu a'lam.